Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Okey, sekarang ni kita akan masuk kepada tajuk berkaitan dengan fasah dan kesan dara dalam perkahwinan. Okey. Jadi dia ada kaitan jugalah dengan isu yang sebelum ini, yang berkaitan dengan tujuan perkahwinan ni. Kita hendak berada dalam keadaan orang kata sehingga ke akhir hayat lah, apabila perkahwin tersebut. Dan dalam perkahwinan ni setiap pihak ni tentu sekali akan dapat melaksanakan tanggungjawab dari segi, kalau suami dari segi material, dan juga tanggungjawab dari segi seksual, semua sekali lah. Dan begitu jugalah daripada pihak isteri. Okey, jadi di sini kadang-kadang berlaku perkara-perkara yang menyebabkan rumah tangga tersebut tidak dapat diselamatkan dengan berlakunya perkara yang menyebabkan ketidakpuashatian daripada mana-mana pihak dari segi melayani ataupun terdapat penyakit-penyakit yang boleh memberi mudarat kepada satu pihak. Jadi di sinilah kita nak bincangkan tentang pembebaran perkahwinan melalui kaedah fasah. Okey, apa ni masukkan dengan fasah? Fasah ni bermaksud pembebaran perkahwinan oleh pihak berkuasa atau mahkamah lah, kita katakan. Itu hakim lah dengan bahasa mudah, melalui permohonan yang dikemukakan oleh pihak suami, isteri ataupun wali kerana berlakon satu perkara yang menyebabkan tujuan atau matlamat sebab perkahwinan tidak dapat dilaksanakan. Seperti wujudnya kecacatan pada pihak suami atau isteri yang menghalang tujuan matlamat tersebut tercapai. Okey. Pertama kita pergi kepada fasah perkahwinan kerana kecacat. Okey, kecacatan atau aib yang boleh difasahkan perkahwinan terbagi pada dua jenis. Itu yang pertama yang menghalang persetubuhan seperti zakar suami terpotong, suami mati pucuk, faraj isteri tersumbat dengan tulang ataupun daging. Kemudian kecacatan yang tidak menghalangkan persetubuhan tetapi mengaibkan dan rasa jijik. Rasa jijik, hilang selera semua sekali kan, seperti penyakit kusta, sopak, gila dan sebagainya lah, dan sebagainya dengannya. Okey, dan kedua-dua kecacatan ini boleh dibagi kepada tiga jenis jika dilihat kepada pihak yang mengalami kecacatan tersebut lah. Yang pertama, kecacatan yang pada suami dan isteri, dua-dua ada. Seperti kusta, sopak, gila dan semendengannya lah. Okey. Jadi kalau salah seorang daripada pasangan tu seorang itu mendapati pasangannya ada kusta dan sebagainya, dia boleh fasah perkahwinan. Kan, walaupun dia sendiri punya kecacatan yang sama, yang serupa. Kerana seorang tu dia rasa benci akan penyakit orang lain berbanding kalau penyakit tersebut ada pada diri dia. Okey. Kemudian yang seterusnya cacat yang berlaku pada isteri saja seperti faras yang tersumbat dengan tulang ataupun daging. Jadi suami juga berhak untuk nak memfasahkan perkahwinan inilah. Kan? Kerana persetubuhan merupakan antara tujuan perkahwinan yang terbesar dalam perkahwinan. Kemudian cacat yang hanya berlaku pada suami saja seperti zakar terpotong ataupun mati pucuk. Kan? Jadi isteri berhak untuk memfasahkan perkahwinan tersebut. Okey, di mana Al-Mawardi, seorang tokoh ulama besar mazhab Syafi'i, menyatakan bahawa perkara tersebut disepakati secara ijma' oleh ulama. Kerana kecacatan tersebut juga menghalang isteri daripada mencapai maksud perkahwinan sebagaimana suami terhalang daripadanya jika kecacatan tersebut berlaku pada pihak isteri. Okey, kecacatan yang berlaku selepas akad nikah. Okey, kalau kecacatan yang dinyatakan sebelum ini berlaku selepas akad nikah, kan, berlaku selepas akad nikah lah, seperti timbul sopak semua sekali tu, kan, sama ada berlaku pada pihak isteri, suami atau isteri, jadi mereka tetap juga berhak untuk memfasahkan perkahwinan. Kadang-kadang dia berlaku selepas akad nikah sebelum berlaku persetubuhan. Kadang-kadang selepas berlaku persetubuhan. Yang ni secara umumnya dia bercakap selepas akad nikah kan, jadi boleh fasah. Ini kerana hukum ni sama seperti hak fasah perkahwinan dengan sebab kecacatan yang sedia ada sebelum perkahwinan. Kadang-kadang ada kecacatan tu sebelum perkahwinan tu sudah muncul. Kan? Dia kata boleh difasahkan sama ada berlaku sebelum persetubuhan ataupun selepas persetubuhan. Sama ada kecacatan tersebut boleh menghalang persetubuhan ataupun tidak. Kan? Juga boleh difasahkan. Tapi dia kata jika penyakit mati pucuk itu timbul selepas berlakunya persetubuhan, maka hak isteri untuk memfasahkan perkahwinan tersebut gugur
kerana tujuan perkahwinan bagi pihak isteri itu mas kahwin dan persetubuhan telah disempurnakan sebelum berlakunya kecacatan tersebut. Ini dari segi fiqahnya dia cakap macam tu. Kan? Kalau dah sebab mas kahwin dah dapat, persetubuhan telah berlaku, untuk tujuan perkahwinan tu sudah berlaku, maka isi hak dia untuk fasah telah gugur. Namun bagaimana jikalau perkara ini boleh memberi mudarat pada isteri? Ini kita akan tengok nanti insya-Allah dalam bab darah nanti ya. Kemudian kecacatan yang boleh dirawat. Jika dia kata jika sekiranya satu kecacatan yang berlaku seperti farah tersumbat dengan tulang daging boleh dirawat melalui pembedahan dengan persetujuan isteri, maka suami tidak berhak untuk fasah. Begitu juga dengan gila sopak kusta yang boleh dirawat oleh perubatan. Kerana sebab yang boleh fasah telah hilang. Ini kalau boleh berubat lah. Kalau tak boleh berubat, mungkin fasah boleh diteruskan. Kemudian apakah peranan wali? Adakah di sana wali ada hak untuk fasakah perkahwinan? Dia kata wali perempuan berhak fasakah perkahwinan jika dia mendapati kecacatan pada suami telah wujud sebelum akad nikah. Sama ada perempuan tersebut bersetuju atau tidak dengan tindakan wali mahu fasakah perkahwinan itu. Ini disebabkan maruah wali perempuan berkenaan turut terjejah dengan kecacatan tersebut lah, seperti gila kan dan sebagainya kan. Jadi malu juga dapat menantu gila kan. Okey. Namun wali tidak berhak memfasahkan perkahwinan bagi kecacatan yang timbul sebab berlaku persetubuhan. Ini kerana pada adat kebiasaannya wali tidak berasa malu bahawa cacat telah wujud sebelum perkahwinan. Kalau dah berlaku perkahwinan, berlaku persetubuhan, biasanya kurang sikit malulah berbanding kalau awal lagi dah ada kecacatan tersebut. Okey, begitu juga wali tidak boleh fasakah perkahwinan dengan sebab penyakit mati pucuk atau zakat terpotong semasa akad nikah. Ini kerana kemudaratan itu khusus kena pada isteri. Terutama jika isteri tersebut pula meredai penyakit suami kan. Dia redha suami mati pucuk kan. Dia tak kisah kok pasal persetubuhan, jadi wali tak boleh. Dan pada kebiasaan wali tidak berasa terhina sebab benda ni benda sulit yang hanya diketahui oleh suami isteri saja. Berbeza dengan yang kecacatan yang memang zahir nampak dia orang, kusta ke gila ke kan, yang tu wali turut terjejas dengan kecacatan tersebut. Berbeza dengan mati pucuk ataupun zakat terpotong. Okey, waktu permohonan fasah boleh lakukan. Dia kata tindakan untuk fasah kahwinan dengan sebab kecacatan dilakukan dengan segera ya. Di mana pihak-pihak terlibat sama suami isteri hendak segera menyatakan ketidakpuasan hatinya dengan bawa kes ke mahkamah untuk buat permohonan fasah. Kan? Jika dia tahu cacat tu ada tapi dia bilang diri tak apa buat tindakan, maka gugur haknya untuk fasah. Dan kan jika dia tak tahu bahawa dia berhak untuk fasah, maka hak untuk fasah tak gugur. Mungkin tak tahu undang-undang lah, tak tahu peraturan. Jadi boleh teruskan fasah tersebut. Siapakah pemegang kuasa untuk buat perkahwinan secara fasah? Suami isteri tak boleh bertindak sendiri fasah kerana dia kena bawa kes ke mahkamah. Kerana mahkamah yang akan memisahkan mereka berdua. Okey. Jadi kalau hakim mendapati cacat itu memang benar wujud, maka hendaklah dibuat perkahwinan tersebut. Maksudnya telah dibuat pencatatan pembuktian semua sekali kan. Saksi-saksi semua dipanggil kan. Dan pengakuan daripada pihak yang bertikai, maka dah puas hati boleh difasahkan. Tapi kalau kes mati pucuk, hakim memberi tempoh setahun. Itu perkiraan tahun Islam untuk misalkan kes tersebut. Kerana kemungkinan mati pucuk tu boleh sembuh dengan berlaku perubahan musim. Okey, jika kecacatan itu hilang dengan tempoh tersebut, maka perkahwinan tersebut diteruskan. Jika tidak, hakim hendaklah meluluskan permohonan fasah isteri dan membuahkan perkahwinan tersebut. Ini mati pucuk. Kena bagi setahun ni berdasarkan, dan kalau kita zaman moden sekarang ni melalui perubatan lah boleh disembuhkan. Kalau dapat disembuhkan dengan perubatan, boleh disembuhkan. Sekarang ni kena tengok pandangan doktor pakar lah. Dia biasanya akan rujuk kepada pakar lah untuk menyelesaikan perkara inilah. Kan, sama ada boleh sembuhkan tempoh yang sekejap ataupun tidak dapat disembuhkan. Kan, kerana kadang-kadang perkara ini boleh memberi mudarat kepada isteri, takut berzina semua sekali, baiklah difasahkan perkahwinan tersebut. Okey, kaedah mensabitkan kecacatan boleh fasah, maksudnya kena dengan pengakuan pesakit ataupun laporan doktor. Mati pucuk dengan pengakuan suami di hadapan hakim, ataupun sumpah balas daripada isteri bila suami enggan bersumpah menafikan dia mati pucuk. Kan? Kalau dia enggan sumpah, dia kata mati pucuk. Isteri dakwa suami mati pucuk, tapi suami enggan bersumpah menafikan dakwa tersebut, maka isteri sumpah balas mengatakan dia mati pucuk. Kan? Ini adalah kaedah umum lah dalam
dalam menangani kes cara nak mensabitkan kecacatan tersebut. Okey. InsyaAllah kita akan sambung pada klik yang berikutnya, implikasi perbualan perkahwinan secara pasrah. Wallahualam.